Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baiklah, kita mulakan ya awal majlis kita dengan Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Pertamanya ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala ya di atas izinnya ya pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan ruang dan peluang untuk sama-sama ya berada dalam majlis ilmu kursus pengajian Al-Quran waqaf dan ibtida'. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini kehadiran yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah ya sama-sama juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan majlis yang kita hadir ini ya diberikan kesihatan, diberikan kefahaman ilmu, dibukakan pintu-pintu ilmu, diberikan kekuatan dan istiqamah ya untuk beramal dan menuntut ilmu, dan dilindungi ya daripada segala musibah ya sama ada ya penyakit ya ataupun ujian ya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbab ya majlis ilmu yang kita hadir ini. Jadi insya-Allah terima kasih juga kepada pihak pengurusan ya Al-Hajj Qiraat Center yang diterajui oleh Datin Raja Hanaliza ya dan diuruskan technical program ya oleh Puan Lina, Puan Ros bersama teman-teman admin yang lain bagi melancarkan lagi ya program ini ya yang dijalankan boleh dikatakan setiap hari ya ditawarkan kepada kita secara percuma. Okey. Dan begitu juga saya mengucapkan ya berbanyak-banyak terima kasih juga ya daripada awal ya sampai sekarang ya yang ada memberikan sedikit sumbangan ya. Terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khairan katsiran ya atas sumbangan tersebut ya, mudah-mudahan terus dimurahkan rezeki ya dan kesihatan insya-Allah. Jadi baiklah ya. Pada hari ini kita akan sambung lagi kursus kita ya pengajian Al-Quran ya di bawah tajuk Waqaf Ibtida' ya bagi siri yang ke-17 ya. Bagi siri yang ke-17 iaitu sambungan daripada tajuk minggu lepas ya hukum bacaan waqaf qabih, iaitu kita melihat ya tentang
bagaimana yang dikatakan waqaf qabih itu, ya, bukan kita belajar untuk amal, tapi belajar untuk kita tahu dan kita mengelakkan, ya, daripada berlakunya, ya, waqaf-waqaf yang boleh merosakkan lafaz dan makna Al-Quran yang disebut sebagai waqaf qabih, ya. Namun waqaf qabih ini masih lagi di bawah ikhtiari, ya. Bermaksud dibenarkan tapi dengan bersyarat. Apa syaratnya? Mestilah ulang balik dengan kalimah yang sebelumnya. Dan begitu juga wakaf yang wakaf ini bukan dalam keadaan kita sedar. Maksudnya kita faham makna. Ya, sebab wakaf qabih ni kalau kita tahu makna tu, ya, merosakkan tapi saja kita wakaf, jadi maka berdosa, ya, dengan sengaja. Okey, tapi kalau atas ketidakfahaman kita, atas kekurangan kita penguasaan daripada makna hukum, ya, ataupun memang nafas kita ketika itu memang dah nak habis, ya, maka bolehlah, ya, dibenarkan wakaf tersebut dengan syarat apa tadi? Ulang balik. Okey, tapi kalau wakaf itu dengan sengaja maka tidak terangkat, ya, akan jatuh, kalau jatuh berdosa lah, ya, sebab apa? Dilakukan dengan secara sedar. Jadi apapun, ya, kita sebagai penuntut ilmu kena belajar, kena ambil tahu wakaf-wakaf ini, ya, kena ambil tahu sebab dia adalah pelengkap dalam ilmu bacaan Al-Quran kita. Ya, ilmu tajwid sangat penting. Ilmu waqaf ibtidah sama juga, ya, sangat penting untuk kita faham dan kuasai. Sebab ilmu tak guna kalau kita hafal tapi tak faham. Ya, ilmu ni nak perlu kepada kefahaman. Daripada faham itulah kita akan dapat kekuatan untuk amalkan. Dan faham tu siapa bagi? Guru bagi? Tidak. Itulah daripada rahmat Allah SWT atas doa kita, atas kesungguhan kita. Ya, sebab atas dia lah, ya, atas Allah SWT lah kefahaman itu diberikan buat kita. Ya, rasa seronok nak baca Quran, ya, rasa tak jemu menuntut ilmu, itu maksudnya Allah Taala telah pilih kita, ya, untuk berada dalam jalan ilmu. Jadi terus istiqamah, itu ikhtiar kita lah, meletakkan diri kita terus istiqamah dalam belajar Al-Quran. Ya, kalau ada hal yang sikit-sikit tu boleh ditangguh-tangguhlah. Ya, sebab hebatnya kita bagi masa dengan Quran, sebenarnya lagi hebat kita bagi masa dengan nafsu kita. Ya, keinginan-keinginan yang lain. Ya, jadi kalau Quran, kalau dengan saya sendiri, seminggu sekali. Mungkin kalau ada yang ikut kursus-kursus lain, banyaklah. Ya, tapi masih belum cukup. Ya, sebab apa? Ilmu Quran ni kena berterusan. Ya, untuk faham dia, belajar dia perlu kepada ulang kaji, ya, baik dalam ilmu secara dirayah ataupun ilmu secara riwayah. Semuanya perlu dengan tikrar, ya, ulang murajaah, ya, buat ulangan. Barulah ilmu tu dapat kefahaman. Sejauh mana kita boleh baca Quran dengan baik, maka percayalah, ya, di sebaliknya itu penuh dengan kesusahan, kepayahan, letih, penat nak dapatkan bacaan tersebut, bacaan yang terbaik. Jadi bacaan terbaik itu tak dapat dengan sendiri, ya, dengan kita bersenang lenang, dengan keadaan kita kata bermudah-mudah, ya, ada ruang baru kita ikut, ya, ada masa baru kita join, ya. Jadi jangan begitu, ya. Kita bagi ilmu untuk Quran ini, bagi ilmu untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini adalah masa terbaik kita. Jangan masa ruang kita. Saya tak ada masa lah nak ngaji. Jadi ada masa tak ada buat apa-apa ni. Tak, memang kita nak mengaji dan memang masa ini hari Ahad pukul 10.30 sampai 12.30 aku belanjakan ilmu aku belanjakan masa aku, belanjakan umur aku pada ketika ini, ya, di jalan Allah dengan menuntut ilmu. Bukan masa yang sia-sia, masa terluang kita. Walaupun sebenarnya memang kita pada ketika itu memang kita bercuti, kan, tapi niatnya begitu, ya, supaya kita rasa ada sifat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bukan sekadar touch and go saja.
Ya, maksudnya tengok, sentuh, dengar, habis tu dah. Ya, kita tak nak begitu. Jadi ilmu waqaf ibtidak ni kita nak faham sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia melengkapkan ilmu bacaan Al-Quran kita. Tanpa ilmu memang kita tak boleh faham. Tanpa kita belajar duduk macam ini, ya, kita takkan faham. Ya, dia tak boleh datang secara mimpi ke tidak. Ya, mesti kena belajar. Jadi baik, kita masuk ya sedikit pendahuluan ya sebelum kita sambung ya, sebab dalam martabat waqaf qabih ya. Martabat waqaf qabih kita dah tahap-tahap waqaf qabih kita dah bincangkan ya, dia ada 5, kita bincangkan baru 2 dan hari ini kita akan sambung lagi 3. Dan sebelum tu sedikit ya, saya bawa kepada asas balik, basic balik supaya kita punya asas kita kuat lah ya. Maksudnya kita tahu dalam ilmu pengajian Al-Quran ini apa sebenarnya yang perlu kita tuntut, apa sebenarnya yang perlu kita perbaiki, apa sebenarnya yang perlu kita pertingkatkan ya. Bila kita tahu, selalu saya cakap, bila kita tahu apa yang kita tak tahu ya, dan kita tahu ya, asas ataupun tulang belakang sesuatu ilmu itu, insya-Allah ya, maka kita akan menjadi orang yang ahli, berkemahiran, berkeahlian dalam ilmu tersebut. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk perbincangan, ya, kita lihat dulu ya, tentang rukun bacaan Al-Quran. Mungkin kita dah tahu dah sebelum ni, sebagai yang kata refreshment baliklah. Kadang terlupa sebab ini basic ya. Apa-apa pun, ke mana jauh kita hala pun tulang belakangnya ini ya, dia tak lari. Jadi ini dalam bacaan Al-Quran, dalam pembacaan kita. Okey. Jadi berkata Syekh Uthman bin Sulaiman Murad ya, dalam kitab dia matan ya, dalam Syalsabilus Syafi, antara kitab yang terlengkap dalam ilmu matan, yang lebih daripada 30 tajuk ya, dibuat oleh beliau, dibahaskan oleh beliau dalam kitab tersebut dalam bentuk matan yang namanya kitab tersebut Salsabilus Syafi. Jadi di sini beliau ada menyatakan ya tentang rukun bacaan Al-Quran. Maksudnya rukun maknanya kita kena sempurnakan. Ya, kalau salah satunya tak sempurna, maka bacaan itu tidak dikira sebagai bacaan Al-Quran. Ya, jadi dia bezalah. Ya, dia akan jadi, maksudnya dia akan jadi selain daripada bacaan Al-Quran lah. Ya, sebab bacaan Al-Quran itu mesti melengkapi 3 rukun bacaan ini. Hatta pergi ke mana pun, belajar mana-mana pun ya, ilmu tajwid daripada ilmu mana sekalipun yang berkaitan dengan Quran, akhirnya ya merujuk kepada rukun ini juga ya, dia tak lari. Jadi kita kena fahamlah ni, bila sebut rukun bacaan Quran, nak tak nak, suka tak suka, kita kena cari faham dan belajar tahu ya apakah yang disebut sebagai rukun bacaan Al-Quran. I'lam akhi bi anna lil Qur'ani thalathatun ta'ti min al-arkani. Tawaqufan nahwi, tawafuqan nahwi, wa khattal mushafi, wa sihhatul isnad fi ma ta'rifi. Ini dalam matan ya, matan Salsabilus Syafi. Ketahui wahai saudaraku ya, i'lam akhi, wahai saudaraku, bi anna lil Quran, sesungguhnya bagi Al-Quran itu salasatun ta'ti minal arkan ya, terdapat 3 rukun yang datang kepadanya. Ada 3 rukun yang perlu kita sempurnakan ya. Baik nikah ke, baik apa ke, solat ke, semua ada rukunnya. Salah satu rukunnya tergugur, maka tidak sahlah. Kalau melibatkan rukun bacaan Quran, maka bacaan Quran itu dah menyimpang ya, tidak menepati ya. Jadi sayang ya. Okey, kalau kita tak perkemaskan rukun ini. Yang pertama,
Ya, tuwafuqan nahwi, yaitulah mesti bertepatan ya dengan kaedah nahu. Maksud bertepatan dengan kaedah nahu itu mestilah ya, nahu ni apa dia? Satu ilmu yang membicarakan tentang baris perubahan baris-baris ya, akhir-akhir kalimah. Ya, huwa taghyirul ya, awakhiril kalimah. Ya, yang berlaku nasab, ya, yang berlaku rafa baris depan nasab ya, antara baris atas mewakili baris atas, yang khafat yang mewakili baris bawah, dan jazam ya, sakin ya. Jadi itu perubahan-perubahan yang berlaku yang disebut bertepatan dengan baris ya, yang berada pada setiap akhir kalimah, walau ihtimalan, walaupun pandangan dalam ilmu nahwu itu sangat dhaif ya. Maksudnya begini, bila kita baca Al-Quran, khilaf kalau daripada sudut nahwu Arab, kalimah itu bukan dibaca sebegitu yang terbaiknya, tetapi disebabkan bacaan itu diambil secara musyafahah guru ke guru, sanadnya rantaian sampai Rasulullah, maka tetap juga diterima. Walaupun dalam kaedah konteks nahwu itu ya, iaitu menepati dari kurang menepati daripada yang sebenarnya. Maksudnya tetapi diterima. Cuma yang sebaiknya macam ini bacanya kalau dalam kaedah nahwu. Tetapi dalam kaedah ya, ilmu bacaan Quran ya, menepati walau ihtimalan pun ya, hanya sekadar kata apa, salah satu daripada nahwu-nahwu Arab, itu maknanya sudah diterima sebagai satu rukun ya. Sebab itu kalau kita belajar ilmu bacaan qiraat kan, ataupun kita ambil ilmu qiraat, satu kalimah tu berbagai-bagai ya, berbagai-bagai wajah bacaan ya, tetapi semuanya itu adalah menepati dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Cuma tinggal lagi ada yang baik, ada yang kata apa, yang biasalah, baik dan lebih baik. Sepatutnya bacanya macam ini, tapi bacanya dengan baris begini. Sebab apa? Memang diambil bacaan itu sampai pada Rasulullah, begitulah hal keadaannya. Jadi mana kita nak pegang? Ya, tetap kita pegang apa yang diambil ya, dari bagi qiraat tersebut. Tetapi mestilah menepati dengan salah satu ya, kaedah dalam nahwu bahasa Arab. Itu salah satu rukun ya. Okey, sebab itu kalau kita lihat dalam ilmu bacaan Quran kan, apa yang dikumpulkan oleh Imam Jazari lebih kurang ada berapa? Ada 980 ya, lebih kurang lebih 980 aliran bacaan. Semuanya itu adalah menempati ya, tidak menyalahi kaedah nahwu bahasa Arab, walaupun perkataannya itu berubah-ubah barisnya. Ya, okey. Jadi untuk yang belajar qiraat ini nampaklah ya. Tapi maksudnya masih lagi bertepatan dengan kaedah nahwu bahasa Arab. Maksudnya rukun itu tidak terhapus. Yang kedua, wa khattal mushafi. Wa khattal mushafi ini apa dia? Menepati penulisan ya, salah satu mushaf yang ditulis oleh ya pada zaman Sayyidina Uthman ya. Ada yang dihantar, ada kata 5 buah mushaf, ada kata 6 buah mushaf ya. Berlaku khilaf kat situlah, tapi maksudnya menepati. Ya, maksud menepati itu apa yang ditulis oleh Sayyidina Uthman itu ya. Sebab itu Sayyidina Uthman, setiap mushaf yang dihantar ke negeri-negeri ya, negeri-negara Islam, maka dihantar bersama dengan guru. Ya, bukan dihantar mushaf saja, hantar dengan guru sekali. Supaya apa? Supaya bacaan ya, apa yang ditulis, apa yang diresam, yang ditulis sama dengan apa yang dibaca. Ya, jadi Quran kita yang kita baca sekarang ni tak ada masalah, memang menepati dengan mushaf Utsmani ya. Okey. Dan yang ketiga, tu yang kedua, wa khattul mushafi ya, merujuk kepada mushaf Utsmani itulah wasihatul isnad. Okey. Wasihatul isnad ni apa dia? Iaitu sah sanadnya, iaitu secara sanad ni rantaian lah. Rantaian ya, rantaian daripada satu orang kepada satu orang sehingga sumber yang pertama.
Jadi kalau dalam Quran itu sumber yang pertama dia apa dia? Rantaiannya Rasulullah lah. Ya, dan bacaan itu ya mestilah mutawatirah. Rantaian itu adalah rantaian yang mutawatirah. Maksudnya ramai ya yang mengambil rantaian tersebut. Bukan hanya satu, bukan dia seorang saja, mana orang lain pun mengambil rantaian sanad yang sama tersebut. Maksudnya banyak yang meriwayatkan bacaan tersebut. Ya, jadi kita kena pastikanlah. Yang pertama dah selamat dah. Iaitu apa? Yang kaedah bahasa Arab, kita baca Quran itu ya dengan mushaf tu dah selamat lah. Itu dengan mushaf Utsmani selamat dah. Yang belum lagi selamat tu apa dia? Iaitu rukun yang ketiga. Ini memang kita kena usaha sendirilah. Ya, cari guru-guru ya yang berkemahiran yang boleh bantu bimbing kita. Ya, sebab Al-Quran macam mana dihantar, bukan dihantar Quran tetapi dihantar bersama guru. Bermaksud ya bacaan guru dengan bacaan Quran itu adalah selari. Ya, tak mahu orang kata apa? Hanya Quran sahaja ya, tapi kita tidak mengambil secara berguru. Jadi untuk berkesinambungan sanad ini ya, maka tidak kena ambil daripada guru yang berkemahiran. Apa maksud guru yang berkemahiran? Guru tersebut belajar juga ya, mengambil jalan yang sama juga macam kita juga. Dia pun belajar juga. Kita tahu gurunya. Ya, jangan sampai kita belajar tu kita tak tahu gurunya. Ya, background guru tu kita kena tahu dah jugalah. Takut-takut nanti kita tak tahu. Ya, memanglah adab ya, kita tidak bersoal tapi sekurang-kurangnya kita kena cari kebenaran ya, sebab yang nak bimbing kita ni, nak bawa kita ni, kita kena jelas siapa yang bimbing kita ya, supaya apa? Supaya ilmu yang kita ambil ya sampai kepada sumber yang utama, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi untuk sempurna ya, bukan nak kata yang baca Quran sekarang ni yang tidak ada sanad itu tidak sempurna, dah sempurna dah. Quran yang ditulis tu kalau tak percaya lihat pada belakang Quran, dia tuliskan bahawa kutiba, mana dituliskan mushaf ini atas bacaan riwayat Imam Syah, atas riwayat apa Tariq Imam Syatibi ya, daripada apa Hafs an Asim, kemudian disebutlah nama-nama sahabat sampai Rasulullah. Jadi ditulisnya sampai maknanya ditulis Al-Quran itu atas Tariq ya, menurut Tariq Imam Syatibi. Maksudnya dah bersanadlah tu. Cuma tinggal lagi daripada Imam Syatibi ke kita ni. Terputus ke tak terputus? Kalau tak terputus, apa yang dibaca oleh Imam Syatibi sama apa yang dibaca oleh kita. Kalau terputus, maksudnya tak samalah. Mana sebab ada undang-undang dalam pembacaan Al-Quran ini. Ada kalimah-kalimah ya yang khas yang dibaca tak sama seperti yang ditulis. Ya, kadang diletak tanda sahaja, tanda diamond. La tak manna kan contoh ya, ataupun dibaca dengan imalah bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kalau kita tak belajar ya, tak ambil secara berguru ya, kita tak boleh nak bayangkan ya bacaan tersebut. Sebab itu kena ambil ya, supaya apa kalau apa Quran itu ditulis menurut riwayat Tariq Syatibi, bacaan itu sama seperti mana yang Syatibi ambil ya, daripada gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi itu tanggungjawab kita. Ya, jadi azamlah diri ya, sekurang-kurangnya sebelum pejam mata ini satu orang guru kita khatam sempurna 30 juzuk supaya kita dapat sahkan bacaan kita, jazamkan bacaan kita daripada suratul Fatihah ya sampailah pada suratul Nas. Jadi tulang belakang dalam bacaan Quran ini rukunnya ini yang perlu kita sempurnakan daripada sudut bacaan lafaz. Ya, daripada sudut bacaan dan lafaz. Mana daripada sudut praktisnya. Ya, daripada sudut praktisnya, inilah perkara, tiga perkara ini insya-Allah ya yang perlu kita selesaikan ya sebelum kita habis. Ini tanggungjawab kita lah ya terhadap Al-Quran. Supaya orang kata apa ya, di sana esok kita rasa kata apa
tak menyesal, ya, sebab kita dah ada peluang. Kita dah ada peluang, ya, dah ada guru, dah ada program, ya. Tinggal lagi nak meletakkan diri kita sahaja, ya. Sama ada orang yang bersungguh-sungguh, ya, mendalami ilmu, ataupun orang yang sekadar kata apa, memenuhi masa lapang sahaja. Okey, jadi mudah-mudahan kita dijauhkanlah, ya, daripada sifat macam tu. Memang kita nak mengaji sungguh, memang kita nak amal sungguh, ya. Okey. Itu rukun bacaan Al-Quran, ya, daripada sudut praktisnya yang perlu kita sempurnakan. Dan ada satu lagi yang kita kena selesaikan. Okey, yang berkait rapat dengan rukun bacaan Quran ini, iaitulah, ya, rukun ilmu tajwid, ya. Masih sambungan lagi di bawah tajuk rukun bacaan Quran. Seperti yang telah disebutkan, ya, oleh Syekh Abdullah Al-Abiri Asy-Syanqiti, ya, iaitu tentang arkanut tajwid, ya. Arkanut tajwid. Arkanut tajwid ni, ya, iaitulah rukun-rukun dalam ilmu tajwid, ya. Yang duduk di bawah tadi itulah, di bawah rukun bacaan Quran, tapi dalam ilmu tajwid ada rukun dia, ya. Seperti mana di sini, ya, disebut dalam matan dia, ya, arkanut tajwidul Qur'ani arba'at, ya, arba'atu wa hiya tufidu in takun mutbi'ah. Ulahuma ma'rifatul makhariji, qisman billahi dzil ma'ariji. Wa ruknuha tsani bila iltifati ila al-mira'i ma'rifatis sifati. Thalithuha al-akhdhu 'anil qurra'i bila iftira'i wa bila imtira'i. Rabi'uha tamrinu bintizam wa ha huna qad intaha nizam. Ini adalah bait syair yang berkaitan dengan rukun ilmu tajwid, ya. Dia masih berhubung lagi dengan yang besar tu, ya, dengan asas tu rukun bacaan Quran. Tapi bila kita mengaji ilmu tajwid, belajar ilmu tajwid, ilmu secara teori, dia ada rukun dia pula. Yang tadi tu rukun bacaan Quran lebih kepada, ya, praktis, ya, suara, lafaz. Yang ini daripada sudut teori dia, ilmunya, ya. Secara dirayahnya. Yang tadi tu secara riwayah, ini secara dirayahnya. Okey, jadi ini adalah matan yang disebut oleh Syekh Al-Abiri ini, Syekh Asy-Syanqiti ini, yang diintipatikan, ya, yang dinukilkan daripada Syekh Al-Harawi, ya, Al-Afghani. Nanti kita akan baca dia punya kehendak, ya, kehendak bagi rukun tajwid ini. Okey, jadi yang kuning-kuning ini adalah rukun, 4 rukun bagi ilmu tajwid, ya. Apa dia? Yang pertama disebutkan oleh Syekh Asy-Syanqiti ini, ma'rifah ma'al makharij, mengetahui tentang makhraj huruf. Yang kedua, mengetahui ma'rifatis sifati, ya, mengenali tentang ciri-ciri sifat-sifat huruf. Kemudian al-akhdhu 'anil qurra, mengambil daripada guru yang mutqin, guru yang benar-benar berkemahiran, daripada syekh, guru yang berkemahiran. Kemudian yang keempat ini usaha kita sendiri. Apa dia? An-tamrinu biintizam, ya. Apa dia? Selalu buat apa? Selalu buat latihan. Bintizam ni dengan sistematik lah, makna selalu dibuat ulang kaji, ya. Jangan hari ni buat ulang kaji, esok tak buat dah, esok buat lagi, esok tak buat, makna selalu, sentiasa, ya. Kalau dalam Quran tu riyadhatul lisan, ya. Jadi kalau kita tengok dia punya ni rukun dia, ya, yang saya telah terjemahkan di sini, iaitu daripada kitab Umdatul Bayan lil Harawi Al-Afghani ini, kemudian dibuat secara matan oleh Syekh Asy-Syanqiti bersandarkan daripada Imam Al-Harawi ni, ya, Al-Afghani ini. Jadi dia kata yang pertama tadi kita dah bacakan tadi dalam matan bait syair, tapi ini lebih komplit lah, ya. Cuma syair ni dia ringkas-ringkas, tapi syair tu adalah dia press daripada kitab Umdatul Bayan ini.
Yang pertama ya, mengetahui ma'rifatul makharijul huruf mufridatun wa murakkibatun. Jadi untuk kita belajar ilmu tajwid, apa perkara rukun yang pertama yang perlu kita selesai? Iaitu apa dia? Mengetahui makhraj, tempat keluar, ya, iaitu al-huruf. Huruf apa? Huruf hijaiyah itulah. Ya, mufradatun wa murakkabah, sama saja. Ya, iaitu ketika tunggal dan ketika bersusun dalam satu kalimah. Mesti kenal. Ya, tempat keluar huruf itu sama ada dia dalam keadaan tunggal ataupun ketika dalam keadaan bersusun, duduk dalam satu kalimah. Kena kenal sungguh-sungguh, mengetahui sungguh-sungguh. Sebab itu adalah rukun dalam ilmu tajwid. Kita belajar tajwid tapi kita tanya makhraj apa dia, tak tahu. Maksudnya rukunnya tak sempurna. Kita belajar ilmu tajwid, bila tanya apa sifat ini, apa dia, ini sifat apa dia, entah, tak tahu Ustaz. Saya tahu nun sakinah dan tanwin je. Maksudnya masih belum lagi terangkat ilmu tajwid tu. Ya, ilmu tajwid yang nak terangkat ni 4 rukun ini yang perlu kita sempurnakan. Tak boleh lari. Sebab apa? Dia adalah tulang belakang dalam, ya, berkait rapat tadi dengan ilmu bacaan Quran. Lafaz dan suara itu takkan sempurna kalau kita tak tahu tentang, ya, ilmu tajwid ni. Ya. Sebab dia tak boleh pandai-pandai sendiri. Lahir daripada perut ibu tu terus pandai, belum ada lagi. Ya, tidaklah mustahil, tetapi dalam sunnatullahnya tidak berlaku lagi begitu. Okey? Jadi itu yang pertama yang kita perlu pasakkan dalam kepala kita. Aku mesti kuasai ilmu makhraj huruf. Tak banyak pun, kan ada berapa? 17 kan? 17 makhraj. Ya, kalau satu hari satu, ya, kalau satu hari satu, 17 hari dah habis dah. Kita dah hidup berpuluh-puluh tahun kan? Saya sendiri dah 40 lebih dah. Ya? Jadi menjadi satu keaiban bagi kita sebagai pembaca Al-Quran, tetapi rukun ilmu tajwid kita tidak kuasai. Yang pertama ni, ya, cacatlah, ya, cacatlah sikit. Ya, sebab itu bacaan kita kenapa asyik kurang, kenapa orang dalam syekh-syekh Mekah tu bacaannya baik, dengar dalam YouTube kan, dengar imam-imam baca baik. Sebab apa? Rukun yang pertama tu selesai. Rukun yang kedua, ya, ma'rifatus sifatil hurufi mufradatan wa murakkabatun. Sama saja. Ya, murakkab sama, tersusun itu sama ketika dia tunggal, ketika dia bersusun, baik makhraj baik sifat sama je, sempurnakan. Kalau sin tu ketika tunggal, sin ketika tunggal ada 6 sifat kan, betul ya? Jangan ya, betul-betul. Kena yakin kenapa 6 sifat boleh sebut. Dengan hamasnya sifat pertama, kan? Dengan rakhawahnya sifat kedua, dengan istifalnya, dengan infitahnya, kan? Dengan ismatnya dan dengan sofirnya. Tahu 6 sampai macam tu. Okey, barulah terangkat rukun ini. Iaitu mengenali, mengetahui ini maksudnya kenal sungguh-sungguh. Ya, sifat-sifat huruf, ya, hijaiyah ketika dia keadaan tunggal, kalau dia 6 sifat, maka ketika dalam keadaan bersusun dalam kalimah mesti juga sama, ya, 6 sifat juga. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-akhdhu min afwahul masyayikh, maksudnya mengambil bacaan dari guru-guru yang berkeahlian, ya, daripada al-masyayikh, ya, daripada guru-guru yang berkeahlian, ambil bacaan, ya, daripada bacaan guru tersebut. Ya, kalau bertanya ini macam mana baca, itu dikira belajarlah tu, ya, ataupun kita semak bacaan kita, guru menegur bacaan kita, itu dikira mengambil bacaan lah tu, ataupun guru baca kita ikut. Itu berbagai kaedah metodologi lah dalam pengajaran tu. Yang penting berjumpa secara guru, ambil bacaan, perdengar bacaan di hadapan guru dan guru betulkan. Maka terangkatlah bagi rukun yang ketiga, iaitu apa? Al-akhdhu min afwahul masyayikh, mengambil bacaan daripada guru-guru yang berkeahlian. Ittisalu sanah, ya, yang bersambung sanadnya ila Rasulillah, sampai kepada Rasulullah.
Biasanya kalau guru berkeahlian ini memang secara majoritinya memang bacaannya insya-Allah ya. Jadi macam mana kita nak tahu guru tu berkeahlian? Kita nak tanya guru tu ke? Tidak, tanyalah anak-anak muridnya. Ya, guru tu mesti ada anak-anak muridnya. Kalau guru yang hebat, lagi banyaklah anak-anak muridnya yang hebat-hebat. Ya, begitu. Ya, ramai anak-anak muridnya, boleh tanya, boleh kita selidik ya. Boleh kita ambil tahu untuk kita, sebab guru tu kita kena cari. Okey. Itu yang ketiga, dan rukun yang keempat. Ini pun kena usaha yang saya sebut tadi. Kena selalu buat apa tadi? Kalau dalam matan tadi dia sebut apa? Dalam matan tadi dia sebut apa dia? At-tamrin, latihan. Iaitu apa tamrin dia? Riyadhatul lisan bi kasratit tikrar. Melakukan latihan lidah. Macam mana lakukan latihan lidah? Banyakkan baca Al-Quran. Ya. Banyakkan baca Al-Quran. Bi kasratit tikrar. Berulang kali, ulang kali, ulang kali. Ya, kenapa baca lain boleh juga kan? Ada syair-syair lain ataupun kaedah lain juga, tapi baca Quran. Sebab apa? Bila Quran itu kita bacakan, maka di situ dah ada ganjaran pahala lah. Ya, kita jadikan Al-Quran tu sebagai riyadhatul lisan kita. Kita basahkan Quran dengan lidah kita ya. Baca Al-Quran berulang kali, ulang kali. Tak betul sebut sin, as. Tak betul sebut tha. Ya, sebut tha masih sin lagi bunyinya. Tha masih sin lagi bunyinya. Ulang lagi, ulang lagi. Setiap kali kita sebut, cuba sebut dengan baik. Setiap itulah pahala itu akan berjalan. Ya, sebab apa? Semua apa huruf hijaiyah, suara huruf yang 30 suara huruf itu bila kita ulang-ulang semuanya akan dilipat gandakan ganjarannya. Jadi makin kita banyak baca Quran, ya, makin kita berulang kaji, makin selalu buat latihan lidah dengan bacaan tersebut, ya, maka itu adalah menempati ataupun mengangkat bagi rukun yang keempat. Ya, selesaikan. Okey. Kemudian ada satu lagi tambahan daripada ulama, dia sebut sebagai ma'rifatu ma yatajaddadu min ahkamin 'inda tarkib al-huruf. Ya, sebab ada dalam 4 rukun ini, al-akhdhu min afwahul masyayikh ini digabungkan sekali dengan riyadhatul lisan. Maksudnya latihan lidah dengan mengambil bacaan berhadapan dengan guru, ya. Itu maksudnya begitu. Ada yang dan mengatakan yang ketiga tu adalah ini, ya, iaitu mengetahui tentang hukum-hukum yang baru datang, yang timbul, yang arid daripada susunan-susunan huruf. Macam contoh nun, kalau duduk seorang-seorang hanya nak kata apa, tak ada hukum lah di situ, tapi bila nun mati berjumpa dengan hamzah, nun mati berjumpa dengan huruf-huruf hijaiyah, maka di situ akan lahir hukum-hukum yang baru. Di situ pun ya disebut sebagai yang kata apa, salah satu rukun tajwid. Ya, kalau kita mana Quran kita ada sebut ma'rifatu ni, maka itu mana dia meletakkan al-akhdhu min afwahil masyayikh ini pada rukun yang keempat, ma'rifatu ni pada yang ketiga. Tapi pada pandangan saya sendiri, ma'rifatu yatajaddadu min ahkam ini adalah lahir daripada makhraj dan sifat, ya. Sebab itu hukum-hukum baru ni lahir daripada mana? Daripada murakkab. Daripada huruf-huruf yang bersusun dalam satu kalimah ataupun dalam dua kalimah. Ya, jadi murakkab ini huruf-huruf yang bersusun, gabungan huruf-huruf. Jadi di sini akan lahir ma yatajaddu min ahkam. Ya, jadi sebenarnya dia melengkapi semualah, ya, melengkapi. Yang penting orang kata apa, kita faham apa yang kendaki dengan rukun. Cuma bila saya sendiri membaca, bila melihat kepada ma yatajaddadu ni, hukum-hukum yang baru datang, ini adalah lahir daripada huruf-huruf yang bertemu dalam satu kalimah, yang bersusun dalam satu kalimah dan dua kalimah. Sebab tu saya memilih, ya, 4 rukun ini dikekalkan, ya, walaupun ada yang mengatakan al-akhdhu ni digabungkan dengan riyadhatul lisan, ma'rifatu ni satu rukun yang baru. Tapi saya lebih cenderung ma'rifatu yatajaddadu ini adalah duduk dalam murakkab, ya, dan kekalkan sebeginilah seperti yang disebut oleh Syekh Al-Harawi ini, Al-Afghani ini.
Okey, itu adalah yang kita bincangkan ini adalah rukun ilmu tajwid. Okey, insya-Allah lah ya, mudah-mudahan kita ada kekuatan ya untuk terus menjadikan kita satu orang yang sungguh-sungguh dan berterusan lagi untuk belajar ataupun kita berusaha melengkapkan ya 4 rukun ini. Insya-Allah selesai je 4 rukun ini, saya yakin dan percaya masing-masing akan baca ya, dapat melafazkan bacaan Al-Quran itu dengan yang terbaik insya-Allah. Okey, kita tengok. Okey, masuk sedikit ya sebelum ke Al-Qabih yang ketiga tu. Waqaf ikhtiyari, ini sebagai refreshment balik. Pembahagian waqaf ikhtiyari jangan kita lupalah ya, walaupun ada di kalangan ulama lebih daripada 3 pandangan ya, ada sampai kata 8 pandangan, 9 pandangan, tapi ini yang masyhur lah ya, yang masyhur yang berlegar di kalangan ulama qura ya, yang disebut oleh Syekh Osman Sulaiman Murad ya, pengarang matan Salsabilus Syafi ya. Dengar sebut kitabnya ni, kitab Salsabilus Syafi ya. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab beliau ya, innal wuqufa arba'un turihu tamun wa kafin hasan wa qabihu. Jadi selalu mainlah dekat mulut kita. Waqaf ikhtiyari ni ada 4. Sebab apa? Bila sebut waqaf ikhtiyari adalah wakaf yang kita amal dalam bacaan Al-Quran kita. Ya, yang kita amal dalam bacaan Al-Quran kita. Ini jenis-jenis wakaf lah. Kalau pembahagian wakaf tu yang ada ikhtibari, intizari, itu ada khas untuk apa tem-tem sasaran-sasarannya. Tapi dalam pembacaan Al-Quran yang kita gunakan secara umumnya adalah wakaf ikhtiyari yang melengkapi meliputi 4 jenis wakaf lah ya. Walaupun ikhtiyari ini ada yang jaiz dan ghairu jaiz, tetapi 4 inilah mewakili wakaf ikhtiyari, iaitu apa dia? Tam, kafi, hasan dan qabih. Jadi yang duduk ya di kuliah saya ni, kalau boleh ni selesailah ya. Nama ni kena bukan sekadar kita sebut tapi kita faham. Bila sebut wakaf ikhtiyari, maka 2 perkara saja yang dibincangkan. Apa dia? Lafaz dan makna. Ya, lafaz dan makna je. Lafaz itu adalah kalimah ayat-ayat Quran yang kita nampak tu. Ya, yang kita tulisan tu lah, itu lafaz kalimah yang kita sebut. Ya, dan makna tu yang lahir daripada lafaz tersebut. Cuma dua sahaja yang dibicarakan dalam tam, kafi dan hasan serta qabih ini. Okey, kalau tam apa dia? Kita ulang balik sebab bila kita minta respon, bila sebut tam ada lagi jawapan tu terlalu panjang. Ya, bila terlalu panjang, yang sebab ini kita dapat ringkaskan supaya mudah kefahaman kita ni. Okey, jadi tak perlu nak syarah, ringkaskan saja. Sebab apa dia? Hanya melibatkan 2 saja, lafaz dan makna. Lafaz dan makna ini melibatkan sempurna dan tidak sempurna. Apa maksud sempurna dan tidak sempurna? Sempurna bermaksud tidak berkait lagi dengan selepasnya. Kalau tidak sempurna, masih lagi berkait dengan selepasnya. Ya, jadi kalau tam, lafaznya sempurna, maknanya sempurna. Sebab tu bila kita wakaf, jangan ulang balik dah. Dah selesai. Ya, boleh ibtidak dengan selepasnya. Begitu juga dengan kafi. Ya. Wakaf kafi ini adalah wakaf yang sempurna lafaznya. Lafaz dah sempurna, kalimah dah okey, cantik dah. Dah faham dah pun. Tetapi cerita tak habis lagi. Masih lagi berkait lah ceritanya, di sudut maknanya tak sempurna. Tak sempurna itu bukan maksud cacat ke tidak. Tapi tak sempurna itu maksud dia masih berhubung lagi dengan makna selepasnya. Maknanya ayat selepas itulah dia masih berhubung. Itu namanya kafi. Berbanding dengan hasan, dua-dua tak sempurna. Ya, lafaznya tak sempurna, ya, dan makna juga tak sempurna. Namun masih baik, tidak merosakkan. Itu beza antara hasan dengan qabih. Ya, beza hasan dengan qabih
ya, dua-dua itu tak sempurna, tetapi ya daripada sudut hasan, ya, makna itu masih dipandang baik lagi walaupun tak sempurna, ya. Berbanding dengan qabih, tak sempurna tapi merosakkan. Merosak ni boleh bagi maksud mengelirukan, ya, makna, boleh maksud meragukan, ya, ataupun boleh mengaibkan makna daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu wakaf hasan dan qabih ini bila kita berhenti, ya, cara nak mudah senang sajalah. Kita baca Quran, tiba-tiba nafas dah habis ni. Apa nak buat? Berhentilah, tapi berhenti pada hujung kalimah. Ya, apa nak buat? Jangan sesekali kita teruskan. Kena ulang balik. Ya, mesti kena ulang balik. Lazimkan diri kita sebegitu. Kalau tak, sampai bila pun kita takkan berubah. Ya, sebab kita baca Quran bukan kita ikut nafsu, tapi ikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan. Ya, kalau ikut nafsu tu memang nak banyak, nak cepat. Ya, baca Quran tu janji, kalau orang lain nak 2 juzuk, kita nak 3 juzuk. Kan? Bukan begitu. Ya, peringkat kita sekarang bila orang kata apa dah semakin orang kata apa matang, kita nak cari kesempurnaan dalam bacaan Quran. Itu beza, ya. Beza bacaan kita bila kita dah upgrade sebegini. Ya. Jadi sekarang ini bila kita belajar wakaf ikhtiar ini untuk apa? Untuk sempurnakanlah makna, ya, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni faham sungguh-sungguhlah, ya. Sebab ada lagi tak apa semuanya harus saja, ya. Tapi kena ingat harus tu kalau boleh, kalau yang merosakkan qabih berterusan dengan kita sengaja, ya. Bila kita tak belajar, maksudnya kita menyengajakan kesalahan tu, ya. Bila kita mereda dengan kesalahan tersebut, kan, bila kita tak belajar, maksudnya kita reda walaupun tidak secara langsung. Sebab banyak orang kata apa kelas-kelas sebegini yang diadakan, kan. Kita kena carilah, kena belajarlah. Jadi supaya terselamat daripada perkara ini, ya. Wakaf mengikut wakaf suka hati nama dia, ya. Sebaiknya kita kena membaca apa yang telah dikaedahkan oleh ulama qurra. Jadi itu saja yang kita nak faham bagi wakaf hasan dan qabih yang tidak ada tanda-tanda wakaf di pertengahan ayat, ataupun kita wakaf itu, ya, tak ada tanda wakaf. Mana nak berhenti ni, nafas dah habis tapi ayat panjang lagi, wakaflah. Ya, tidaklah sezalim begitu, mesti habiskan juga, tak wakaf. Tapi apa nak buat, ulanglah dengan kalimah sebelumnya. Sebab benda ni, perkara nak ulang balik ni merupakan satu perjuangan juga. Ya, hati kita ni rasa nak cepat, ya. Nak ulang balik tu nanti lambatlah apalah, tak. Tapi hati yang tenang tu bila baca Quran dia akan tenang. Bila ulang balik tu dia rasa seronok. Kenapa? Bertambah lagi bacaan huruf-huruf Al-Quran yang dia nak baca tu. Kan? Dia ulang balik, ya. Sepatut kalau satu ayat tu ada 20 huruf, tapi bila dia ulang balik 20 tu boleh jadi 25 huruf, boleh jadi 30 huruf. Itu contoh, kan. Kalau kita baca wasal, contohnya 10 huruf saja, kan. Tiba-tiba nafas kita habis, ya, pada yang huruf yang kelima, contoh kita ulang balik 3 huruf 4 huruf ke belakang, maka bertambah lagi huruf di situ, ya. Kita kena orang kata apa Quran ni biar orang kata apa kita faham daripada sudut macam tu. Okey, barulah kita rasa seronok dalam pembacaan Al-Quran, insya-Allah. Okey, ini martabat waqaf yang pertama kita dah belajar, dah bahaskan pada minggu lepas, iaitu kalimah yang tidak difahami maknanya, ya. Berhenti pada bismi. Kemudian yang kedua, waqaf kalimah yang memberi waham, keraguan, ya, pada makna, ya, pada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu taala, seperti contoh wal mauta, ya. Jadi yang pertama dan kedua ni kita dah kata apa, dah belajarlah ni, ya. Kalau berhenti pada sepatutnya pada yasmaun, tapi kita waqaf pada wal mauta. Jadi sepatutnya, ya, maknanya yang dikehendaki oleh Allah taala
ya berubah bila kita tak betul cara wakafnya. Ya, sebab itu kalau kita jumpa tanda mim yang sebeginilah, ya sebaiknya kita beramal. Ya, kita beramal, ya beramal dengan tanda mim ni. Sebab apa? Di situ adalah salah satu daripada wakaf ikhtiari, iaitu tam. Okey. Jadi tak perlu ulang balik lah. Nanti contoh yasmaun tak perlu nak ulang balik, terus saja pada wal mauta. Jadi tanda-tanda wakaf itu juga sangat membantu ya secara umumnya. Kalau nak lebih secara khusus, itu kena ambil lah, menghadaplah depan guru daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas ya. Baru itu lebih sempurna lah. Okey, untuk yang umum ni, ini ya. Yang kedua ni kita faham. Ya, kalau tak ada pun tengoklah makna-makna dalam Quran tu, kan? Quran dah ada terjemahan, ada semua kan? Mungkin kalau kita ada faham sikit-sikit, tak kata apa, dengan bila kita baca tu insya-Allah lah faham. Ya, cuma kalau ada perkata tu lagi lebih faham, sebab di bawah tu ada perkata, tepi tu ada terjemahan dan ada tafsiran. Sangat membantu dalam ilmu waqaf ibtida. Jadi jangan berlakulah kalimah-kalimah yang memberi waham. Okey, baik, hari ini kita masuk pada yang ketiga, iaitu wakaf pada kalimah yang memberi waham pada makna, ya, bagi bersalahan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam contoh dia berhenti pada kalimah solah. Ya, pada kalimah solah ini dah daripada sudutnya kata apa? Bukan kalimah tu yang salah, tetapi ayat tu, ayat yang mewakili, ya, kalimah yang mewakili ayat tersebut tu, perkataan tu tak salah, tapi pada kondisi ketika itu dia memberi waham. Okey, macam contoh dia baca pada surah Nisa ini, contoh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Lepas tu dengan tak rasa bersalahnya, sebab ada waw ni, dia kata ada waw, maka ada waw boleh sambung ni, ya. Dia main rasa-rasa pula gitu. Ini jangan, ya. Kita buang jauh-jauh, dah belajar ni kita buang jauh-jauh, ya. Sebab tak ada tanda wakaf di situ, ya. Jangan pula kita rasa seronok wa antum sukara hatta sampailah habis hatta tagtasilu, ya. Bila habis nafas, memang nafas kita pendek, ya. Okey. Kalau jenis semua ayat tu macam suratul Ikhlas ke, kan, ataupun suratul Kausar, tak apalah. Ni kau kena macam ni, satu nafas, ya, tagtasilu, dia punya kesempurnaannya di situ. Jadi nafas yang pendek. Boleh tak berhenti? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Kalau asal ni malah tak boleh sebab jadi iqamah. Tapi sebab nafas dah habis. Ya. Jadi bila nafas dah habis, boleh berhenti di hujung kalimah. Ya, apa nak buat? Ulang balik. La taqrabus salata wa antum sukara. Ulang balik sebegitulah. Ya, bagi nafas yang pendek. Ya, itu pilihan lah kalau kita dah belajar. Kalau tak belajar, memang yang bersandar pada summa lah, pada waw lah, pada hatta lah, tak boleh gitu. Ya, kefahaman tu perlu diperbetulkan semula, ya. Walaupun ada setengah-setengah tempat kondisinya mengizinkan, tapi ada setengah tempat tak mengizinkan. Itu yang kena merujuk kepada, ya, makna ayat tersebut, makna ayat yang datang pada ketika itu, ya. Bukan wow ni semua tempatnya begitu, tidak, ya. Okey. Jadi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, akan maksud wahai orang-orang beriman, janganlah kamu tunaikan solat. Jadi gitulah. Makna itu akan menjadi keraguan, bersalahan dengan apa yang dikehendaki Allah, ya. Ini kisahnya pada awal Islam dah ni, ya. Masa tu arak dibenarkan lagi, kemudian baru diharam sepenuhnya, ya. Berubah hukumlah di situ. Jadi jika wakaf pada kalimah as-salah, bermaksud jangan larangan menghampiri melakukan sembahyang. Tapi kalau dia dengan sengaja, maksudnya dia sengaja mempergunakan ayat Quran, kan? Ataupun saya saja, dia tahu saya saja, hati-hati takut boleh gugur iman. Jadi
yang ketiga ini, ya, dia ada 5 martabat semua, daripada yang ringan, waqaf qabih yang ringan, ya, yang kedua berat sikit, yang ketiga tu dah berat lagi, yang keempat lagi berat, yang kelima lagi berat. Itu tahap dia. Ya, lagi teruk qabih dia. Ya, ini dah peringkat yang ketiga. Yang ringan tadi tu yang pertama itulah, ya. Okey. Kita tengok yang keempat. Okey. Waqaf pada kalimah. Sebab ini memang dia tak ada tanda-tanda dalam Quran. Waqaf qabih ni kalau senang, kalau tak waqaf qaf macam tu, kalau macam itu setiap ujung kalimah tu banyak huruf qaf tu. Ya, banyak sangatlah qafnya di situ. Habis penuh Quran kalau nak ditandakan. Tapi kita lihat kepada sejauh mana bacaan nafas kita, ya, nafas kita boleh pergi ketika tu. Ya. Dan kita faham kalau kita berhenti kat sini apa makna dia. Okey. Kalau dulu kalau tak faham bahasa Arab memang tak faham langsung. Sekarang ni ada usaha, dengan perkatanya, bawahnya, kemudian tepinya ada terjemahan, ada tafsiran pula yang canggih, ada nuzul Quran, dia punya nuzul, dia punya apa, asbabun nuzul dia, sebab-sebab turun ayat tersebut, dan canggih, ada warna-warna lagi, kan. Tapi canggih-canggih kita bersimpan tak pakai, kan. Sayanglah. Okey. Jadi kita gunakan lepas ni. Jadi kita berhenti, ya, daripada dia berhenti dekat wallah, ya. Maksudnya dia baca daripada qala Ibrahim, ya, sampailah dia fabuhital ladzi kafara wallah. Dia berhenti kat situ. Ya. Jadi di sini pun akan memberi makna yang meragukan, dan juga makna itu boleh menyalahi akidah. Jadi untuk peringkat keempat, kelima ni dah mula akidah lah ni. Ya, dah melibatkan akidah lah. Okey. Apa maksud di sini? Berkatalah Nabi Ibrahim AS, ya, sesungguhnya Allah menerbitkan, ini kisah tentang cabaran lah, ya. Kalau ayat penuh dia sebelum ayat qala Allah ni ada lagi cerita dia sebelumnya, ya. Bagaimana permintaan mana orang kafir, kan, pada ketika itu, ya, mereka mendakwa macam-macam boleh buat, ya. Sampailah berkata Nabi Ibrahim ni, kata sesungguhnya Allah boleh menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah dari barat. Dia cabar pula orang kafir gitu. Maka tercengang-cenganglah orang kafir itu, lalu diam, dan Allah ada berhenti situ. Kalau macam itulah kita baca, maka orang kafir dengan Allah pun ikut sekali tercengang. Ya. Allah, mana orang kafir pun dah tercengang, dengan Allah sekali tercengang. Sebab itu di kafar itu berhentilah di situ. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu cerita yang lain. Ya. Jadi jika wakaf pada kalimah wallah akan memberi maksud Allah SWT juga tercengang seperti mana tercengangnya orang-orang kafir. Ya, padahal kalau ayat yang lain itu wallahu la yahdil qaumaz zalimin dah memberi satu kondisi makna yang lain, dan beringatlah, wow tu ya, dan ingatlah Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Ya, begitu, ya. Jadi yang keempat ni hati-hatilah. Memang tak ada tanda, tapi kita kena lihatlah, ya, dalam bacaan kita. Okey. Jadi insya-Allah kalaulah terberhenti pada kalimah wallah, ya, tak kata pada habis nafas, ya, apa nak buat, ulanglah balik, ya. Janganlah kita teruskan, ya, takut akan merosakkan makna. Okey, yang terakhir iaitu waqaf pada kalimah penafian, ya. La nafi ni, ya. Tiadalah, ya. Waqaf pada kalimah penafian yang datang selepasnya jawab. Maksudnya fa'lam. Fa ni ada fa jawab dah, menjawab, ya, daripada sebelum ayat yang sebelum tu lah, ya. Ketahuilah, ya, sesungguhnya. Jadi dia menjawab yang sebelum tu, ya, sebelum ayat sebelum tu. Tapi kita ayat jawapan ni, ya, bila ada kalimah penafian, hati-hati. Ya, fa'lam annahu la ilah. Kita jawab macam, kita berhenti bacaan macam tu, ya. Jadi ini sangat-sangat, ya, beratlah kesalahan ni kalau dengan sengaja,
ya, boleh gugur iman, ya, dengan sengaja. Okey. Ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah. Ya, kalau sambung tu nak berarti la ilaha illallah. Tuhan yang berhak disembah siapa dia Tuhan tu? Allah sajalah. Tapi dia berhenti dekat ya, la ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Ada panjang ayat tu lagi. Okey. Jadi hati-hati di sini jika wakaf pada kalimah la ilah akan memberi maksud tiada Tuhan, ya, maksudnya tiada Allah, dan ia amat menyalahi, ya, dan boleh gugur akidah imannya jika dengan sengaja. Ya, ini hati-hatilah bila melibatkan pada kalimah-kalimah nafi. Ya, kalimah-kalimah nafi ni hati-hati. Okey. Jadi insya-Allah selesai ya martabat bagi waqaf qabih, ya, martabat bagi waqaf qabih yang ada 5 tu, daripada martabat yang paling ringan yang pertama sehinggalah martabat yang paling tinggi, ya, martabat yang kelima. Jadi mudah-mudahan ya waqaf qabih ni memang nak tak nak kita kena lihatlah terjemahan ataupun kena tahu bahasa Arab. Tapi kalau kita kekurangan di situ, tengok saja terjemahan, tengok saja ya terjemahan ayat, kalimah, ya, itu pun sudah sangat membantu kita. Ya, perlu usahalah. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita selalu riyadhatul lisan, sebenarnya nafas kita panjang. Ya, nafas kita sangat panjang. Okey. Tapi dalam keadaan kita nak baca tu, kalau kelancarannya terganggu, ya, kalau bacaan tu masih merangkak-rangkak, dia akan nafas tu akan jadi pendek lah. Tapi bila kita sebab selalu latihan lidah, bacaan kita akan lebih ringan. Ya, ibarat kalau tidak, jalan yang sepatutnya bawa 110 kan, patut pakai lagi 5 kan. Sekarang dah auto dah kan. Okey, dah auto. Tapi dia pakai gear 1. Jadi berat lah. Penatlah kereta tu. Kan? Penatlah kereta tu nak bawa badan tu. Ya? Jadi begitu juga. Jadi dia terganggu. Kalau bacaan itu berat, apatah lagi melibatkan kelancaran, nafas kita akan banyak digunakan pada ketika itu. Okay? Dia tak jadi ringan. Jadi dia boleh jalan sikit-sikit je lah. Kena 2-3 kalimah dah habis nafas. Kena 2-3 kalimah dah habis nafas. Ya? Sebab itu bila kita baca Quran, pada ketika tu otak kita berjalan tau. Lebih hebat pada komputer. Masa itulah nak betulkan qiraat, masa itulah nak betulkan dia punya tajwid, maharat, sifat, hukum semua berjalan. Tapi otak kita tu laju. Kalah komputer. Kan? Yang jadi lambat tu otak tu nak fikir, ini macam mana ni, ini macam mana ni, ini macam mana ni. Ya? Itu yang mengganggu kita. Jadi macam mana ubat dia? Kena buat riyadhatul lisan lah. Ya, bimbing daripada guru. Ya, selalu buat latihan lidah. Mana banyakkan baca Al-Quran supaya, sebab suara dia takkan boleh dilahirkan melainkan dengan ya proses nafas tadi tu, bersamaan dengan nafas. Panjangnya nafas kita panjanglah. Ya, kalau suara dengan nafas tu dia tak boleh pisah. Ya, dia tak boleh pisah. Jadi kalau orang yang pandai manipulasi nafas dan suara tu memang sedaplah, biasa orang taranum lah. Dia boleh simpan lagi nafas tu, ya. Dia boleh kepitkan lagi, makna suara tinggi tu tak perlu dia nak jerit. Ya, dia kepitkan sikit je. Ya, kalau tengok muka tu, ya elok je, tak ngerut-ngerut pun. Tapi kita faham kalau suara tinggi tu suara menjerit. Itu yang sampai nak keluar-keluar biji mata tu kan. Tidaklah sampai begitu. Lontaran suara tu yang kita kena vokal ya. Dalam suara tu memang kena latih. Sama juga ya. Cuma bezalah sikit dengan menyanyi tu. Kalau menyanyi tu ikut kita punya kata apa, suara kita lah. Ya, suara kita tu maksudnya tidak terlibat dengan makhraj, sifat dan sebagainya. Cuma kejelasan sajalah dalam penyebutan huruf-huruf, ya, huruf-huruf
suku kata tu kena jelas dan sebagainya, supaya masa ketika menyanyi itu kedengaran butiran-butiran kalimat-kalimat lagu tersebut. Tapi tak sama dengan kata apa, dengan lontaran suara dalam bacaan Quran ini, ya. Sebab dia lagi berat. Sebab tu kerana orang menyanyi pun baca Quran belum tentu baik lagi. Ya, kalau dia tak belajar apa? Dia tak belajar makhraj, dia tak belajar sifat. Sedap-sedap berlagu, tapi dia punya kefasihannya itu ya tidak sempurna. Itu normal lah, ya. Sebab apa nak bagi tahu dekat kita, siapa pun kita, ya, siapa pun kita, di mana pun kita, Quran mesti kena ambil, kena belajar, ya. Gitu. Jadi insya-Allah lah, ya. Jadi kata dia, bila kita selalu buat latihan suara, Al-Quran tu selalu dibaca-baca, insya-Allah, ya, kesan dia tu nanti suara kita akan lebih ringan. Bila ringan, ya, nafas kita akan lebih panjang sebab tidak menggunakan banyaknya pernafasan pada ketika itu. Okey, ya. Jadi selesailah, ya, pada hari ini daripada martabat tadi. Yang paling penting, yang basic tadi itulah rukun bacaan Quran dengan rukun ilmu tajwid tu. Ya, faham tu dulu, yang untuk kita meletakkan diri kita tu di mana yang perlu kita tambah baik nilai lagi di situ. Okey, supaya sempurna. Okey, insya-Allah minggu depan kita masih lagi waqaf qabih, tetapi pandangan daripada sudut bahasa Arab. Ya. Yang ini daripada sudut makna besar dia lah, ya. Itu yang dia bersudut bahasa Arab yang melibatkan macam tadi itulah, ada sifat, ya, ada mudhaf, ya, istilah-istilah bahasa Arab, ya. Maknanya ada mana boleh tak berhenti dekat rafi' ataupun dekat marfu'. Itu istilah-istilah bahasa Arab, tapi tak apa, ya. Yang penting kita belajar, kita tahu apa yang dikehendaki oleh, ya, dalam istilah-istilah bahasa Arab tersebut. Maksudnya bila kita belajar, kita tahu mana tempat-tempat ini kita tidak akan mewakafkan bacaan. Itu minggu depan kita akan bicara waqaf qabih daripada sudut bahasa Arab, insya-Allah. Okey. Kita praktis, insya-Allah, ya. Ada lebih kurang dalam 15 minit lagi. Ada sesiapa yang ada Quran apa boleh tandalah, ni surah Yasin, ya, sambungan, ya. Minggu lepas, hari ini kita start daripada ayat yang ke-17. Okey, insya-Allah, ya, ada peserta yang nak pendengarkan bacaan Quran. Kita ada berapa orang ni? 200 lebih ni, ya. Yang belum baca, yang tak pernah baca, bacalah, insya-Allah, ya. Kita ambil peluang sana esok. Kurang-kurangnya adalah bukti kita, bukti, ya Allah tu ni, aku usaha belajar, aku pendengarkan bacaan, ya. Nampak macam kecil, sana esok yang kecil-kecil itulah yang mendatangkan manfaat pahala, itulah esok yang kita tuntut esok, ya. Sebagai bukti kita. Nak bukti macam mana lagi, ya. Okey, dengan Al-Quran, dengan pengajaran Quran, insya-Allah. Okey, silakan. Admin ada? Ada, Boleh tanda, ya, sebab kalau boleh kita khatam di surah Yasin ini, tanda-tanda waqaf ikhtiar ini dah ada dah kat kita, ya. Jadi kita fahamlah. Okey. Puan Nuria kena baca ke? Saya nak tahu Puan Ros, Ermina baru nak mula baca. Okey. Tak apalah, kita bagi Puan Nuria dulu sebab dia dah kat tangan dulu. Okey, boleh buka mic Puan Nuria dan buka video sekali. Sila. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lembutkan lagi shin, ya. Minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Okey ya. Jadi kalau nafas panjang tu bolehlah terus, kalau nafas pendek tu berhentilah pada lanarjumannakum ataupun walayamassannakum, cuma ulang baliklah. Ya, sama ada daripada la illam ataupun daripada kalimah yang satu kalimah yang dibaca tadi tu. Okey, kalau nak waqaf lah. Okey, tapi ini untuk nafas yang sebab apa yang panjang, alhamdulillah lah terus. Okey. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم Okey. بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Sikit pada qalqalahnya ya. Mungkin sebab lain kot ya. Tapi saya perasan di situ ada qalqalah hampir pada baris atas. Jelaskan. Wajah min aqsa. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Ya. Jadi di sini antara 17 dengan 20 ni ada tam dengan kafi. Apa maksud tam? Wakaf yang sempurna pada lafaz dan pada makna. Alhamdulillah. Saya nak simple je macam tu je. Okey? Fahamlah tu. Okey. Terus kita terus sambungan ayat yang ke-21. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih atas bacaan. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita ada Puan Ros Erwina Roslan, kemudian kita ada Puan Ros Saleh. Semua bunga ros hari ni. Terus ya. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Minta buka video kalau boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Nervous pula ni. Ni satu masjid ni. Duduk belah mana? Allah. Saya belah Muslimah. Oh, belah Muslimah. Saya mula Ustaz. Okey, sila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Okey, jaga pada alif yang berbunyi dengan yang bertemu dengan ain yang mati tu. Wa ma li la sepangkat. Wa ma li la a'budu alladhi dia nak lain. A'budul ladzi fatarani. Cuba. Wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. A'attakhidhu min duni. Jaga kha, jaga zal. A'attakhidhu kha tebal dia punya tafkhim ya. Dia punya isti'la situ. Antakhidhu tu nipis. Attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Okey. Sebenarnya nak habis dah tu, jangan paksa-paksa ya. Kita yang penting sebelum baca tu tarik nafaslah. Okey, berhenti dekat anni syafa'atuhum. Okey. Okey, apa nak buat? Mesti ulang.
Ulang balik. balik. Saya nak ulang ambil yang mana Ustaz? Okey. In Okey, yurid. ambil daripada yang pertama tadi yuridnir rahman ya, ataupun daripada bidurril la tughni anni syafa'atuhum. Bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Tarik nafas. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Okey, nun pada khaysyum tu cuba ditahan lagi dengan kadar 2 harakat. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Tahan suara dekat hidung tu, ya, suara dekat khaysyum tu, rongga hidung. Gitu. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey. Okey, ha apa maksud? Ha apa maksud tanda waqaf di situ? Ha waqaf apa? Ha. Nampak ni ha ni? Okay, Ustaz. Ha. Ha ni waqaf apa? Waqaf. Ingat. Waqaf hasan. Waqaf hasan tu waqaf apa? Apa yang cerita tentang waqaf hasan tu yang dapat kita faham? Hasan tu maksudnya apa? Lafaz dan maknanya tak sempurna. Tapi Okey. maknanya masih dipandang baik. Mari pandang baik. Okeylah tu, fahamlah tu. Okey. Cuma bila kita waqaf pada akhir kalimah, maka tak perlulah ulang balik ya. Itu special case bagi hasan. Okey, terus sahaja dengan ayat seterusnya. Okey, terima kasih atas bacaan. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Amin. Okey, terus. Puan Ros Saleh minta buka kamera juga dan suara boleh buka. Assalamualaikum Ustaz. Kamera. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min. Jelaskan di sini. Tengok pada mim ba'di, cuba nyatakan dia punya, nampakkan dia punya iqlab dia di situ. Ala qaumihi min ba'. Intibaqul khafifah, rapat tapi dalam keadaan ringan, udara masih boleh dikeluarkan, mana celah-celah yang itulah. Kalau rapat yang betul dia dah jadi mim betul. Mim ba'dihi wa ma. Cuba Ustaz. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Okey, pada min jundin tu macam ada masalah sikit kat situ. Min ju tu kena muncung betul-betul. Min jun, yo nampak ju tu memang sharp ju. Min jun ada lain. Ju muncung. Min jundim minas samai wa ma ku saja muncung. Kunna munzilin jundi, itu tak nak. Okey, saya tak nampak ju tu lagi. Okey, terus min jundim, min ba'dihi min jundim, min ba'dihi min jundim
minas samai wa ma kunna munzilin. Baru saya nampak mim, jimnya. Ya. Saya akan lihat sahaja daripada sudut dengung. Kadang-kadang bila kita baca Quran, kita melihat sudut dengung tapi kita lupa dengan huruf yang sebelum dengung. Perlu dijelaskan keadaan barisnya. Ya. Okey, terus. In kanat illa sayhatan Okey, cuba sebut I betul-betul. I. Okey, habis I baru sebut dengung. Kalau tak dengan bunyi eng. I dulu. Yang nak dengung nun, bukan hamzah tu belum lagi. In kanat illa sayhata. Tak belum dengung lagi. Sayhata. Masa muncung tu baru bawa suara tu ke khayshum. Sayhata wahidata. Tak belum dengung lagi. Wahidatan fa'idahum khamidun. Okay, satu-satu kita sempurnakan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Wahidatan fa'idha. Habis cerita nun dulu. Wahidatan fa'idha. Baru tekan fa ujung. Ini gigi dengan perut bibir yang di bawah. Ya? Ulang balik Ustaz. Boleh? Okey. Pada ini ada berapa suara? Dua. Mesti ada dua suara. Dengarkan bunyi I, dengarkan bunyi L. Jangan digabungkan dua suara tu. Okey? I. Okey, saya nak tanya kalau sudut hukum lah, hamzah berbaris bawah berjumpa nun sakin, apa hukum? Izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Izhar halqi, nun mati jumpa hamzah. Sekarang hamzah pula berbaris. Sebelum ni katanya aku je asyik jumpa hamzah. Sekarang aku pula yang jumpa nun. Aku pula yang berbaris, nun tu masih mati lagi. Hamzah berbaris, berjumpa nun mati. Kalau hukum nun sakinah, nun tu mesti mati, berjumpa dengan hamzah, izhar halqi. Kalau yang pertama tu hamzah pula, berjumpa nun sakin, apa hukum dia? Pernah sampai tak sampai hukum ni? Ifa. Izhar mutaba'idain mutlak. Okey. Jadi ulama kata bila berlaku keadaan mutlak begini, I itu kena jelaskan bunyi I. Nun tu kena sempurnakan bunyi nunnya. Kalau ikhfa lah. Ya. Jangan digabung-gabungkan. Jadi bila baca Quran saya nak dengar dua suara tu. Bukan satu suara. Bukan I-N. Itu in. Dia nak I. Bunyi betul bunyi dengung tadi. In kanat illa sayhatan. Itu bunyi waw. Kemudian bawa suara tu ke hidung. Dengung kan? Ma'al gunnah kan? Sayhatan wahidatan. Baru dengung. Wahidatan fa'idha. Baru pergi fa. Dia maknanya bila baca tu sampai macam tu kita perlihat daripada satu huruf ke satu huruf. Sebab bacaan dah baik, cuma saya nak lagi baik. Okey? Coba. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Wahidata. Sebut ta. Wahidatan. Wahidatan fa'idha. Wahidatan fa'idha. Okey. Terus tu jangan takut-takut. Saya tak garang.
wahidatan فإذا هم خامدون. Okey ya. Mungkin kalau dia pertama kali dengar tu ya izhar mutabak dan mutlak ya. Kali. Tapi benda tu tidak dibicarakan lah dalam kita. Cuma kalau mana sebab apa? Sebab memang untuk mutlak, apa-apa hukum mutlak semua akan dibaca dengan izhar. Ya, mutlak ni apa dia? Yang pertama berbaris, yang kedua mati. Kabir apa dia? Yang pertama berbaris, yang kedua berbaris. Saghir apa dia? Yang pertama mati, kedua berbaris. Hukum-hukum saghir itu sahaja yang dibicarakan, dihukumkan dalam Tariq Imam Syatibi. Okey, yang lain tu sebagai ilmu lah ya. Supaya nampak kita menyeluruh dalam menguasai dalam ilmu tajwid. Alhamdulillah, terima kasih ya, baik Terima kasih, bacaannya tu. Ustaz. Jazakallah. Okey, terima kasih semua yang mendengarkan bacaan ya, mudah-mudahan menjadi kekuatan ya. Begitu juga yang lain yang dengar walaupun tak sempat nak baca. Saya faham ni ramai yang nak baca ni. Ya, yang dah angkat tangan kan. Tapi tak apa. Dah angkat tangan tu pun malaikat dah tulis dah namanya tu. Ya, dah catat dah ya. Seperti orang yang baca juga. Yang mendengar pun begitu juga, yang mengikut yang begitu juga ya. Tak rugi mengaji ni. Yang rugi kalau tak mengaji. Okey, jadi insya-Allah ya, mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu kita pada pagi ini ya, Allah Taala beri kita kefahaman ya, kekuatan, yang paling penting keseronokan ya, kemanisan dalam pembacaan Al-Quranul Karim tu insya-Allah ya. Dan insya-Allah sekadar itu pertemuan kita pada tengah hari ini ya, terlebih masa sikit dah pun ya. Minta maaf semua. Jadi kita tutup dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.